kaedah penanaman sayuran, kaedah penanaman sayuran di Malaysia, kalau pelajar boleh perhatikan, kita ada pelbagai kaedah yang dijalankan sama ada secara konvensional. Konvensional ni maksud dia lebih kepada tradisional. Tradisional ni kita tanam atas tanah lah. Kita buat batah, kita gembur-gembur tanah dan sebagainya, kita sediakan kawasan penanaman, kemudian kita tanam terus di atas tanah. Itu adalah konvensional. Selain daripada kaedah konvensional, kita ada juga kaedah hidroponik. Hidroponik ni dia macam-macam cara. Dia ada lebih kurang 6 kaedah. Yang mana salah satu kaedah hidroponiknya adalah kaedah titis atau kita panggil dia sebagai fertigasi. Dan juga kalau pelajar boleh buat carian di bahagian Google, kan, di dalam Google pelajar tengok kat situ, ni salah satu yang kita boleh dapat daripada Google. Yang saya dapat ni, kita tengok sistem dan kaedah penanaman ni, dia kata konvensional, hidroponik dan perladangan organik. Pelajar boleh buat carian di bahagian Google, kamu akan dapat banyak contoh-contoh video yang kita boleh jadikan sumber lah. Ini salah satu contohnya adalah yang inilah. Ini dia tunjukkan bagaimana proses penanaman. Kita akan bincang kan berkaitan dengan sistem reka bentuk fertigasi bab 5 bagi RBT tingkatan 1. Yang mana kita akan tengok yang pertama ni dia lebih kepada apa itu fertigasi. Jadi jangan lupa untuk support channel Cikgu Hadi, subscribe dan juga tekan butang loceng kalau nak kongsikan dengan kawan-kawan kamu, dipersilakan. Jadi kita akan tengok apa itu fertigasi selepas ini. Bagi reka bentuk sistem fertigasi 5.1.1. Oi, besarnya. Okey. Ini 5.12, 13, 14, 15 dan 16. Saya baca sekejap dulu yang 5.11 dia kata mentakrifkan sistem fertigasi. Saya misalkan sikit, mungkin pelajar tak nampak. 5.1.2 mengenal pasti komponen utama. Apa yang ada dalam sistem fertigasi. 5.1.3 menghasilkan lakaran. 5.14 menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi. 5.1.5 menilai lakaran reka bentuk baru sistem fertigasi. Dan 5.16 membina mockup atau model struktur reka bentuk baru. Maksudnya pelajar dah tahu maksud, dah tahu komponen, analisis lakaran, analisis elemen reka bentuk semua tu. Dan di akhir sekali dah buat lakaran, pelajar boleh buat satu model ataupun satu mockup. Kita dah belajar apa itu model, apa itu mockup. Pelajar akan cuba buat, hasilkan satu model sama ada yang boleh berfungsi terus, yang boleh kita tanam tanaman ataupun secara mockup yang tidak berfungsi. Terpulang pada kreativiti pelajar lah. Okey. Jadi kita tengok. Ini kita nak tahu apa maksud sistem fertigasi. Okey. Kalau pelajar boleh perhatikan dekat sini, kita nampak ada gambar 1, ada gambar 2. Gambar 1 dia kata daripada gambar 1 dan gambar 2 ni, cuba jawab soalan secara cepat. Apa perbezaan yang pelajar boleh nampak? Kita dah tengok tadi. Kalau yang gambar 1 ni dia kata tanam dalam polybag, ada pipe, ada dititiskan air kat sini. Berbeza dengan sini, dia menggunakan kaedah batas. Nampak batas kat sini kan? Okey, ditanam terus di atas tanah. Ini tanpa atas tanah kan? Okey, kaedah mana lebih mudah dikendalikan? Jadi mana pelajar rasa yang mana lebih mudah dikendalikan? Yang 1 ataupun yang 2? Dan soalan ketiga dia tanya kaedah manakah mampu beri pulangan yang tinggi? Maksud pulangan yang tinggi adalah
Selepas ditolak dengan kita panggil apa? Modal lah. Sebab kalau nak dibandingkan dengan gambar 1 dan gambar 2, okey, ini kaedah vertigasi. Saya tulis kat sini. Ini adalah kaedah atas tanah. Kita boleh buat perbandingan lah macam mana modal yang diperlukan. Yang ini lebih tinggi modal daripada yang ini kan. Daripada yang atas tanah. Sebab vertigasi dia perlukan peralatan yang memang banyak juga lah. Modal yang perlu dikeluarkan. Tapi yang mana akan bagi pulangan yang tinggi? Itu kita akan tengok pula. Kalau di atas tanah, dia penyakit bawaan tanah ni dia terlalu banyak. Kadang-kadang tak sampai pokok tu dah nak hasilkan keluar, contoh macam pokok cili. Belum sempat dia keluarkan hasil, dia dah diserang penyakit. Habis satu batas ataupun berbatas-batas habis mati. Jadi dekat situ kita dah nampak apa kelemahan kalau kita buat atas tanah, apa kelebihan kita buat vertigasi. Okey. Tengok. Daripada gambar ni, jadi apa yang pelajar dapat rumuskan tentang sistem vertigasi? Kita tengok daripada gambar ni. Dia ada satu wire ataupun pipe yang mana dicucukkan ke dalam polybag. Okey. Sebenarnya pipe tu adalah proses pembajaan. Itu yang dia sebut sebagai vertigasi tu. Dia berpunca daripada dua perkataan, iaitu fertilization dan juga irrigation. Dua perkataan ni digabungkan dia jadilah vertigasi. Fertilization adalah pembajaan. Irrigation adalah pengairan. Dia dua dalam satu, bermaksud dalam proses dalam masa kita alirkan air ataupun alirkan pengairan, kita dalam masa yang sama dia terus bagi pembajaan. Itu dia sebut vertigasi. Kaedah apa sistem pengairan ni buat? Daripada tangki utama dia alirkan pergi ke pipe-pipe ni, terus masuk ke polybag. Jadi kesesuaian tanaman macam mana yang kita boleh tanam dalam polybag. Contoh macam ni, dia tanam pokok rock melon. Adakah sesuai tanam pokok timun? Sesuai kan? Tanam pokok bendi, mungkin sesuai. Tomato, sesuai. Adakah sesuai dengan tanaman contoh yang buah-buahan yang besar-besar, contoh macam betik? Itu tak sesuai lah kan? Jadi daripada sini pun pelajar boleh buat kesimpulan. Apa yang rasionalnya daripada sistem vertigasi ini. Okay? Baik, jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok apa itu takrifan sistem vertigasi. Dia kata sistem vertigasi ini adalah kaedah penanaman melalui pemberian baja yang lengkap. Baja yang lengkap ni kalau dalam vertigasi kita gunakan A tambah B. Okay? Kepada tanaman dalam bentuk larutan nutrien. Sebab tu kat sini ni, tangki nutrien ni dibancuh baja A dan B. Okay? Yang disalurkan ke zon pengakaran melalui sistem pengairan titis. Kalau pelajar boleh tengok kat sini, kita nampak kan, daripada tangki nutrien, daripada tangki nutrien ni, dia akan melalui pipe, dia akan terus pergi ke setiap polybag. Disalirkan ataupun dialirkan ke dalam polybag. Ini maksudnya dia bawa baja ni. Dia bawa baja pergi sampai sini, dia masuk setiap polybag. Okay. Jadi, bermaksud setiap tanaman, maksudnya kita bagi satu jumlah baja yang mencukupi pada semua tanaman. Maksudnya kita adil lah. Tak adalah pokok yang depan ni kita bagi banyak baja. Bagi belakang-belakang, pokok belakang tak ada banyak. Tak. Dia semua adil. Maksudnya semua pokok dia terima jumlah baja yang sama. Kan? Okey. Kenapa kita buat sistem vertigasi? Dia ada berapa faktor lah. Antaranya adalah kita nak pemberian baja yang lebih berkesan. Ini contohnya. Yang pertama ni, pemberian baja yang lebih berkesan. Maksudnya, bila kita bagi baja berbanding dengan kaedah tanaman atas tanah, mungkin baja dia tu kadang kita taburkan baja tu mungkin kena hari yang kita tabur baja dia hujan.
Baja tu dia dah lari ke bahagian lain, dia tak kena pada pokok kita. Berbanding dengan sistem fertigasi, dia memang direct pergi ke pokok tu. Okey. Memudahkan kawalan serangga, perosak dan penyakit. Dan yang ketiga, dia mengelakkan jangkitan penyakit bawaan tanah. Sebab tu saya sebut di awal video tadi. Bila kita gunakan polybag, jadi kita boleh elakkan terus penyakit daripada bawaan tanah. Semoga video yang saya buatkan pada hari ini memberi manfaat pada pelajar untuk kenal pasti apa itu fertigasi dan faham apa definisi maksud yang dengan lebih jelas. Jadi kita jumpa lagi kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.